Assalamualaikum. Oh, sorry. Oh, okey, okey, okey. Minta maaf. Suara saya lupa onkan mic. Baik, permulaan tadi kita membuka dengan membaca bismillah, bertahmid kepada Allah, dan kita bersyukur kepada Allah yang mana telah mempertemukan kita pada malam ini untuk kita menyambung kembali siri pengajian tadabbur surah Al-Maidah. Pertama sekali saya menjawab salam sahabat-sahabat yang memberikan salam di Facebook, di IG dan juga di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan juga kepada penganjur kita pada malam ini, bahkan setiap minggu lah, iaitu Global Ihsan, sebagai badan yang sangat-sangat aktif dalam membantu apa sahaja kebaikan, insya-Allah. Pada malam ini kita menyambung kembali siri pengajian kita, yang mana pada minggu yang sudah kita sudah membicarakan tentang kisah yang berkaitan dengan Bani Israel, pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengannya, dan itu semua kita temui banyak di dalam banyak surah-surah dalam Al-Quran. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-87. Al-Quran ni dia adalah satu perkara yang paling memberikan ketenangan kepada kita. Bila kita membaca ayat Quran, bila kita discuss, kita berbahaskan tentang Quran, dia bukan sekadar memberikan pengajaran kepada kita, tapi dia memberikan impak rohani dan spiritual kepada kita. Dalam ayat yang ke-87 ini, dia adalah merupakan panggilan yang ke-10 di dalam surah Al-Maidah, iaitu Allah Azza wa Jal sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Pada ayat yang merupakan panggilan ke-10, wahai orang-orang yang beriman, di dalam surah Al-Maidah ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pada ayat ini untuk menjelaskan tentang rahmat Allah terhadap ummah al-muslimah. Kita adalah kaum muslimin, apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kita dalam perkara-perkara yang baik. Dan juga Allah haramkan perkara-perkara yang khabith, iaitu perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang tak elok. Allah menjadikan syariat Islam itu adalah sebuah syariat yang orang panggil samhatun sahlah, sangat mudah, sangat toleransi, yang terdiri, yang terbangun di atas piawaian at-tawassut, ataupun kita panggil kesederhanaan yang terbaik, al-wasatiyah, yang mana tidak memiliki ciri-ciri ekstrim, ghulu, dan juga tafrid, iaitu orang yang culas ataupun mengabaikan. Pada panggilan ini, Allah sebut tentang panggilan ini selepas pada ayat-ayat yang sudah Allah menceritakan tentang sikap-sikap pederi-pederi ataupun agamawan-agamawan daripada kalangan ahli kitab. Di dalam agama Islam tiada konsep rahbaniyah, tiada konsep kepederian yang ada pada agama Kristian umpamanya. Yang mana kita tahu dalam agama Kristian ini, agamawan atau pederi mereka ini ada kekangan-kekangan. Contohnya mereka, bagi setengah ataupun fahaman mereka itu tak boleh berkahwin. Di dalam Islam tidak.
Walaupun mereka itu adalah ulama, walaupun mereka itu adalah mufti, walaupun mereka itu adalah agamawan sekalipun, mereka tetap manusia biasa yang terdedah kepada baik buruk, kelemahan, kekuatan, nafsu dan sebagainya. Dalam Islam, semuanya adalah wasati. Wasati ini kita panggil kesederhanaan. Tapi bukanlah kita nak kata semua benda yang tengah-tengah itu yang terbaik. Tetapi kesederhanaan kat sini, apa yang kita maksudkan adalah yang membawa konsep terbaik. Sebab maksud wasati dalam Islam juga membawa maksud yang terbaik. Selain membawa maksud sederhana kat situ. Maka dalam kita melakukan sesuatu, kita jangan terlalu berlebih-lebihan ataupun terlalu berkurang-kurangan. Itu maksud wasati. Dan walaupun kadang-kadang perkara itu tidaklah salah, tetapi jika ia tidak menepati petunjuk Islam itu sendiri, maka ia boleh dianggap sebagai tidak menepati ajaran Islam. Sebagai satu contoh, kita nak berpuasa sunat setiap hari, tak adalah larangan. Tetapi benda itu, kalaulah dia melampaui daripada kemampuan kita, ataupun ianya mungkin tidak lebih baik daripada hadis Nabi SAW beritahu sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud yang buka sehari dan berpuasa sehari. Maksudnya, tidaklah berarti bila kita berpuasa setiap hari itu lebih baik daripada orang yang berpuasa selang sehari. Sebab, apa yang penting dalam ibadah ni, apa yang menepati hadis Nabi sallallahu ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ni Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang yang beriman, ingat, jangan kamu haramkan perkara-perkara baik yang Allah telah halalkan bagi kamu. Maksudnya, di sini para ulama ambil kaedah asal kepada perkara-perkara dunia yang baik-baik ini adalah halal bagi kita. Kita nak pakai pakaian yang indah, halal. Kita nak memiliki harta yang banyak, halal. Kita nak kita nak makan makanan yang lazat-lazat, halal. Kita nak memakai perhiasan-perhiasan yang indah, halal. Kita nak memiliki atau membeli barangan-barangan yang mahal jika kita mampu, halal. Tak ada masalah. Kita nak memiliki kereta sports, tak ada masalah. Yang menjadikan masalah bila dilihat di sebalik itu, kita lihat kepada cara, contohnya macam mana harta itu dibelanjakan, konteks keadaan sekeliling, adakah ia melibatkan pembaziran, adakah ia melibatkan benda-benda yang syubhah, urusan-urusan yang mungkin tidak menepati ajaran Islam. Jadi itu konteksnya. Sebab itulah bila mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia ketika kita dah sampaikan pada dua minggu yang sudah, tentang ketika dia ataupun berdiskusi dengan kelompok Khawarij, Ibnu Abbas memakai pakaian yang cantik, yang baik, yang tinggi harganya. Kelompok Khawarij ini menyangka itu bukan sepatutnya seorang Muslim. Diingat orang Islam ni kena pakai istilahnya zuhud, ataupun kena pakai yang koyak-koyak ke, atau pakai yang lusuh-lusuh ke. Kan kalaulah orang tengok misal kata, oh ustaz ni pakai kereta mewah, atau dia tuduhnya ini penunggang agama ni, ini sekian-sekian ni. Itu persepsi masyarakat. Sedangkan perkara itu tidak haram jika harta yang didapatkan itu daripada cara yang halal, dan juga penggunaan dia itu secara keseluruhannya menepati prinsip Islam. Jangan salahkan. Tak bolehlah orang kita nak kata, oh kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, kita mesti kena pakai ataupun kita kena hidup dalam keadaan yang serba dhaif. Dalam konsep kesufian, mungkin perkara itu juga merupakan satu latihan spiritual. Bukanlah perkara itu yang menjadi galakan utama. Tapi kalaulah seseorang itu memilih pendekatan tersebut untuk mengelakkan daripada misal kata riak, untuk mengelakkan daripada pembaziran yang tidak terkawal,
untuk mengelakkan daripada terjebak dalam perkara-perkara yang tak baik, dia boleh memilih pendekatan itu masing-masing selagi dia tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya, di sana ada orang yang kaya tetapi nampak biasa-biasa, duduk rumah biasa-biasa, kereta biasa-biasa. Ada juga orang yang mungkin dia orang biasa-biasa tapi dia nak cuba pakai ataupun yang mewah-mewah sampai menekan hidupnya, sampai dia mengabaikan hak yang lebih penting, maka itu juga tidak menepati syariat. Maka konteksnya apa sahaja yang indah itu asasnya di dalam Islam membenarkan. So jangan kita melarang, kita tengok kawan kita tu pakai cantik-cantik, oh ini tak zuhud ni, dia tak warak ni, tak boleh begitu. Cuma Allah kata wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. I'tida' ni boleh maksudkan ada pelbagai maksud, antaranya jangan kita berlebih-lebihan, jangan kita uh, sampai memudaratkan pihak yang lain. Saya pernah sebutkan tentang kisah 3 orang lelaki yang mana mereka ini ingat ibadah Nabi SAW ni berlebih-lebihan, sebab dia kata level orang soleh ni macam Nabi ni sepatutnya luar biasa, maka kami yang banyak dosa ni kami kena buat ibadah yang luar biasa. Maka seorang daripada mereka bagi tahu, aku akan puasa, aku tak nak berbuka. Seorang lagi bagi tahu, aku akan solat sepanjang malam, aku tak nak tidur. Seorang lagi bagi tahu, aku tak nak berkahwin. Tapi apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata, lakinni asumu wa uftir. Aku ini berpuasa dan aku berbuka. Wa usalli wa anam. Aku juga melakukan salat dan aku juga tidur. Wa ankihun nisa. Dan aku juga menikahi wanita. Nabi SAW bagi satu tips, faman akhadha bisunnati fahuwa minni. Siapa yang mengikuti sunnah aku ini, maka dia termasuk dalam kalangan aku. Wa man lam ya'khudh bisunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti, mengambil sunnahku ini, maka dia bukanlah daripada kalanganku. Maksudnya berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Kalau kita mampu, kita rasa kita boleh solat sepanjang malam dan siang kita ada masa untuk kita berehat tanpa kita mengabaikan hak-hak yang lain, tak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah bila mana kita rasa kita nak solat sepanjang malam, kemudian pagi esok katakan kita ada kewajipan kerja kita ke, kita tidur atau kita culas kan, sebabkan kita penat, tak larat sebabkan malam tu kita duk buat sepanjang malam solat. Kat situ adalah tidak menepati sunnah, sebab Islam itu syumul. Dia bukan hanya melihat satu-satu ibadah, tapi dia melihat kesempurnaan aspek kehidupan keseharian kita. So itulah yang perlu untuk kita semua ambil pengajaran. Dan Allah SWT sebut lagi pada ayat berikutnya, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Makanlah daripada rezeki yang Allah telah berikan kepada kamu yang halal lagi tayyib. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Kamu ini, sekiranya kamu ini adalah orang-orang yang beriman. Ini juga termasuk dalam apa yang Allah ceritakan pada ayat yang lepas. Maksudnya dalam pemakanan pun sama. Kita suka nak makan wagyu ke, kita nak makan sushi ke, kita nak makan steak, apa nasi ayam, ayam goreng, apa sahaja sekalipun. Sekiranya ia merupakan rezeki yang halal dan tayyib, maka buat. Allah tak halang. Kalau kita mampu, ahlan wa sahlan. Dan Allah sebut dalam suratul A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, kan, kamu nak pakai hias-hias pergi ke masjid, sila. Kamu nak makan, nak minum apa, boleh, silakan. Syarat la tusrifu. La tusrifu ni maksudnya jangan kamu melampaui. Maksudnya jangan sampai ke tahap pembaziran. Pembaziran ni dia berbeza antara individu dan individu. Tengok kepada kemampuan masing-masing. Ada orang kalau dia spend 4,000 tu membazir. Ada orang 4,000 tu tak membazir bagi dia. Bergantung kepada skala masing-masing. Tetapi apa yang penting kita nak fikirkan daripada sudut, ingat apa yang kita spend, every cent itu akan dihisap oleh Allah. Itu yang penting. Walaupun kita mampu, adakah perkara itu kita rasa jawapan yang paling baik kalau kita nak
nak jawab di hadapan Allah. Mungkin kita mampu nak beli 10 biji kereta. Tapi boleh tak kita nak jawab ke Allah nanti kalau kita ada 10 biji kereta tapi katakanlah 10-10 tu hanya bukanlah selalu kita pakai pun. Mungkin satu kereta tu setahun sekali je kita pakai. Boleh tak kita nak jawab depan Allah, ya Allah aku mampu nak beli. And so kalau orang tanya pun, oh kereta ni 2 juta. Tak apa, benda ni tak membazir bagi aku sebab aku kaya. Adakah itu jawapan yang kita boleh bagi depan Allah? Kalau Allah tanya, kamu tak pakai kereta ni, setahun sekali kamu pakai, walaupun kamu mampu beli, duit yang kamu beli ini, 2 juta ini, kan, tidakkah dia boleh digunakan untuk membantu tu saudaramu yang kelaparan di sana, saudaramu yang dalam kesusahan di sana. Kan, bahagian mereka ini, kamu ada, tapi kamu spend kepada perkara-perkara yang tidak kamu perlukan. Adakah ada jawapan kita di hadapan Allah nanti? Kemudian Allah ingat, wattaqullah, ingat apa-apa, ingat Allah kan, buat apa-apa yang halal, tinggalkan apa-apa yang haram, ni semua kita kena bertakwa kepada Allah. Kemudian bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang perkara yang halal dan haram yang dianggap sebagai asas kepada Islam, hukum hakam syariat, Allah ingin nak sentuh juga tentang hukum hakam yang berkaitan dengan sumpah ataupun sumpah lah, kita kata sumpah lah, yang dipanggil sebagai aiman. Okay? Dalam ayat seterusnya Allah SWT sebut 89, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. Allah kata Allah tak ambil kira dengan sumpah-sumpah yang kamu sumpah ni maksudnya dibuat sesuatu yang dia macam dia lah, dia kata demi Allah ke, yang mana benda itu ada benda yang berkaitan dengan lahu. Lahu ni adalah sesuatu yang dia mungkin tak sedar itu satu janji lah. Kita kata macam orang Arab. Orang Arab ni sikit-sikit nak cakap wallahi, wallahil azim, semua dah wallahi, wallahi. Tapi wallahi yang dimaksudkan di dalam uruf orang Arab ni, walaupun benda tu tak elok lah sebenarnya, maksudnya kita simply gunakan nama Allah tanpa satu keagungan yang kita rasa dalam kata-kata kita. Sepatutnya bila kita sebut wallahi, demi Allah, ni satu benda yang besar sebab dia merupakan satu janji kepada yang kita buat. Jadi bila orang tu, kadang orang Arab ni dia cakap je, so benda-benda itu tidaklah menjadi satu apa yang Allah ambil kira, sebab secara tradisinya mereka tak maksudkan untuk bersumpah ataupun berjanji lah. Okay? Di sana apa yang kita panggil sebagai al-yaminu al-ghamus. Yaminul ghamus ni dia salah satu daripada dosa besar, yang maksudnya orang tu bersumpah atau berjanji sesuatu yang dia tahu dia dustakan. Itu dosa besar. Dan ada hadis daripada Abdullah bin Amr, datang seorang Arabi ataupun Arab Badui itu kepada Nabi SAW, ditanya, ya Rasulullah, mal kabair? Ya Rasulullah, bagi tahu kat aku apa itu dosa-dosa yang besar. Nabi sebut yang pertama, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah. Ditanya kemudian apa? Nabi kata, uququl walidain, menderhakai orang tua. Kemudian ditanya, thumma madha, apa lagi selepas tu? Dia kata al-yaminul ghamus. Ditanya apa itu yaminul ghamus, sumpah ghamus ni? Maksudnya itu sesuatu yang sumpah yang orang tu buat secara dusta sampai boleh menjejaskan ataupun mengambil hak orang lain. Ada orang demi dia nak memperjuangkan selfishness dia sendiri, dia sanggup bersumpah sampai terjejas si kawan ni. Susah dia, hilang harta dia. Kita mungkin ambil harta dia.
Itu satu janji yang Allah SWT laknat dan merupakan salah satu dosa yang besar. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim beritahu, man iqtata'a haqqa mri'in muslim bi yaminih faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Siapa yang mengambil hak saudaranya, hak harta saudaranya itu dengan janji yang palsu, sumpah yang tipu, maka Allah mewajibkan kepadanya untuk mendapat neraka dan Allah haramkan baginya syurga. Uh, dan itu beza yaminul ghamus dengan apa yang panggil sebagai yaminul laghu. Al-laghu ni benda yang tak dimaksudkan di lidah. Macam kita sebut tadi tentang orang-orang Arab tu lah. Ada lagi satu yang dipanggil sebagai yaminul apa yang dipanggil yaminul mu'aqadah. Maksudnya satu janji yang Allah sebut dalam ayat ini, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Satu janji yang kata kita nak buat sesuatu tu pada masa depan, itu dinamai sebagai janji yang diikatilah, janji yang betul lah. Kalau kita buat, okey, aku janji aku akan bayar kau sekian-sekian, maka itu janji. So kalau kita janji minggu depan nak bayar, maka janji itu telah diikat pada masa itu, pada kadar itu, yang mana siapa yang melanggar janjinya, maka dia dianggap telah melakukan satu dosa. Tetapi ada kalanya janji itu terpaksa dimungkiri atas faktor-faktor maslahat tertentu, maka di situ ada kafarahnya. Kafarah ni satu denda lah yang Allah SWT bagi, iaitu dendanya bagi orang yang nak menyalahi janji dia. Maka Allah kata fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kafarah dia adalah, pertama sekali, kita bagi makan 10 orang miskin. Katakanlah kita janji dengan anak kita, nak, kalau anak berjaya untuk dapat A dalam exam ni, abah bawa kita pergi pergi apa contohnya, kita bawa pergi tempat maksiat lah contoh kan. Katakan kita bawa pergi ke pesta sekian. Bila kita nak bawa tu, tiba-tiba kita belajar, kita dapat ilmu, tak elok nak pergi pesta ni, banyak benda-benda yang berdosa pada kita, so kita tak nak pergi. Tapi kita dah janji pada anak-anak, so macam mana kita nak buat? Kita bayar kafarah mungkin janji tu. Sebab maslahat dia, kita tak nak buat dosa, kita baru tahu. Sebelum ni kita janji, kita tak tahu. Maka Allah kata yang pertama sekali, bagi 10 orang miskin makan dengan kadar pertengahan yang biasa kamu dan keluarga kamu makan. Contoh, apa yang kita makan setiap hari biasanya kat rumah? Kalau normally kita makan nasi, ada ayam, ada lauk sikit, itulah kadar normal yang kita makan, bagi makan tu pada orang. Jangan melampau sangat. Jangan kalau kita makan 2 ketul, kita nak bagi orang sampai 5 ketul. Maksudnya boleh je nak bagi kalau kita mampu. Itulah yang terbaik lah, kalau kita boleh bagi yang terbaik. Tapi at least dengan kadar tengah-tengah. Janganlah kalau kita makan 2 ketul, kita bagi orang secebis je. Tak boleh lah, bagi yang kadar yang, kalau tak boleh nak 2 ketul, seketul yang mencukupi pun okey, yang kadar kita dan keluarga kita makan. Tapi kalaulah kita ni keluarga kaya, makan mewah-mewah hari-hari, ambil kadar yang itu, kadar yang biasa kita makan tu. Kalau kita biasa hari-hari makan nasi telur, nasi ikan kering, itu juga kadar yang wajib bagi kita dalam kita nak bayar kafarah. Tapi kena bagi pada 10 orang miskin. Boleh tak kalau kita nak bagi orang miskin yang sama makan 10 kali? Boleh. Kita boleh untuk nak bagi orang miskin tu, kalaulah kita kenal 2 orang je, orang susah, kita boleh panggil dia, bagi makan 5 kali, jadilah 10. Ataupun kalau kata kita nak panggil 10 orang tu pada masa yang sama, kita tahu 10 orang, jom jemput makan sekali, atau kita bagilah, kita beli bungkus, kita bagi makan, boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau kita tak nak bagi makan, bagilah pakaian. Pakaian ni dengan kadar normal pakaian yang kita pakai.
Kalau macam saya, hari-hari kat rumah, saya akan pakai t-shirt, saya akan pakai seluar 3 suku. Itulah pakaian kita biasa. Kita bagi pakaian t-shirt dan seluar biasa kita pada orang. Tapi, yalah agak-agak lah. Kalau kat rumah kita pakai spender je, janganlah bagi orang spender. Maksudnya, pakaian yang acceptable dengan kadar pertengahan. Yang orang tengok tu, boleh diterima. Normally orang kita ni ada seluar track pun okey, seluar biasa pun okey, bagi t-shirt pun itu kadar sederhana yang orang tengok. So itu kita boleh pilih, kita nak bagi makan ataupun kita nak bagi pakaian. Au tahriru raqabah, ataupun kita membebaskan hamba. Ini kita panggil zaman dululah. Zaman sekarang ni tak dah nak membebaskan hamba. Cuma saya nak sentuh sikit tentang konsep perhambaan dalam Islam yang sering disalah arti. Sebab syariat Islam ni, kalau kita tengok musuh-musuh Islam, golongan-golongan liberal, anti-Islam, anti-hadis, mereka selalu jadikan perhambaan punya isu ini sebagai satu sasaran kepada kita. Sedangkan isu-isu perhambaan ini ada dibicarakan dalam sirah, ada dibicarakan dalam fiqh, ada dibicarakan dalam Quran, dalam sunnah. Tapi sayangnya mereka ini cuma seperti orang yang melihat nasi lemak yang sedap tapi ditakjamah. Maksudnya orang ni pantas untuk menghukum kata tak sedap, tapi dia tak tahu rasanya yang sebenar. Bukanlah apa yang saya nak bagi tahu ini untuk kita nak cerita secara detail tentang hukum hakam perhambaan. Tidak. Itu kita kena rajin-rajinlah untuk belajar hadis, belajar ilmu fiqh. Secara disiplin ada perbahasan itu. Tapi saya nak betulkan sikit persepsi dan tanggapan orang tentang konsep perhambaan. Ramai orang yang salah memahami konsep perhambaan dalam Islam. Seolah-olah bila kita sebut Islam ini dengan perhambaan, Islam ini masih lagi tidak mengharamkan perhambaan, maka Islam ini mundur dalam hak asasi manusia dan wanita. Kita boleh baca orang liberal selalu cerita pasal ni. Betul, di sana ada nas yang menghalalkan perhubungan seorang lelaki dengan hamba yang dimilikinya. Tapi kita perlu memahami keseluruhan gambaran lah. Pada zaman Nabi SAW, bahkan lama lagi sebelum zaman Nabi SAW, perhambaan ni sebenarnya satu benda yang biasa. Satu benda yang sangat lumrah dan berleluasa lah. Sebab peperangan yang selalu terjadi antara empire, antara kabilah, antara wilayah dan sebagainya, maka ada orang yang ditawan, baik lelaki ataupun wanita, lalu dijadikan sebagai hamba yang diperah tanpa had. Maksudnya zaman dulu hamba-hamba ni memang dibuli teruk-teruk, akan dilanyak teruk-teruk, tak ada hak, tak ada nilai. Sampailah datangnya Islam membawa mafhum perhambaan ini dengan sesuatu definisi yang baru, dengan cara interaksi yang baru, dengan sudut pandang yang baru pada ketika itu yang tak wujud pada mana-mana sistem perhambaan kat dunia ni. Pada zaman Nabi SAW tu juga, amalan zina ni berleluasalah pada masyarakat jahiliah. Macam mana yang orang barat sekarang lah. Orang barat sekarang ni zina tu biasa. Tengok walaupun pasangan tu dah berkahwin, mereka anggap benda tu berlaku biasa. Even saya pernah tengok ada satu rancangan temu bual dengan masyarakat Jepun. Banyak daripada wanita-wanita, isteri-isteri dia menganggap jika suami dia melanggan pelacur, itu tak dikira sebagai curang. Sebab bagi dia ia hanya sekadar melampiaskan nafsu. Yang mana kadang-kadang isteri tu tak larat nak layan ke apa, so dia tak kisah sebab itu hanya nafsu.
Tetapi dia anggap curang kalaulah orang kata ada hubungan istimewa ataupun ada perasaan, ada cinta. Yang itu baru mereka ni anggap curang. Kalau tak, mereka anggap, mungkin mereka kata salah, tapi mereka masih lagi boleh terima. Itu nak kata zina itu benda biasa berlaku sekarang di barat, di kalangan negara-negara bukan Islam. Jadi uh, golongan hamba ini pada zaman dulu didera, dizalimi begitu teruk sampai bukan sikit yang mati. Jadi Islam hadir, Islam datang untuk baiki balik konsep perhambaan yang sangat sebati dengan sosial masyarakat ketika itu, slow beransur-ansur. Islam membenarkan untuk berkahwin dengan hamba wanita yang dimiliki kalau dia tak mampu berkahwin dengan wanita yang merdeka. Allah ada sebut, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Kalaulah kamu tak ada kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan orang-orang yang merdeka, sebab sometimes pilihan terhad, mungkin kita rasa perempuan tu mahal sangatlah, nak kahwin dengan dia susah, tak ada sekufu. Yang ada option hamba-hamba perempuan yang baik-baik ni boleh Allah bagi kalaulah mereka itu beriman lah. Okay. Kalau kita faham ayat ini, kita akan dapati bahawa Islam cuba mengangkat martabat hamba yang layak untuk dinikahi dalam membela para orang lelaki yang kurang berkemampuan lah daripada sudut material, orang yang susah sikit, tak ada option daripada mereka tak berkahwin, kahwinlah dengan hamba sebab kosnya mungkin sangat-sangat sedikit. Tengok Allah guna perkataan tadi, fatayat al-mu'minat, orang perempuan yang beriman. Satu kalimah yang sangat beradab. Ketika Allah memanggil golongan hamba perempuan, mereka ini tidak dipanggil sebagai hamba abdi, tetapi Allah kata fatayat al-mu'minat. Macam kita kata pemudi yang beriman. Satu kalimah yang very polite from Allah. Kalimah yang mesra, kalimah yang berhikmah, berbanding kalau kita guna perkataan macam hamba ataupun tawanan. Bahkan sifat mukminat dalam ayat tersebut sendiri dah cukup memuliakan mereka sebagai penghormatan yang perlu diberi sesuai dengan hak-hak seorang mukmin, supaya mereka itu dijaga dengan baik, bukannya seperti hamba sahaya, tapi dengan mahar bila mana mereka menjadi isteri. Maksudnya Islam cuba juga nak membebaskan konsep perhambaan sikit demi sedikit. Kita kena tahu Islam bukan seperti yang dilihat oleh musuh-musuh kita, atau orang selalu anggap bahawa agama memberi kuasa seksual kepada lelaki. Bahkan Islam menggalakkan wanita itu dibebaskan untuk dikahwini, yang mana pada zaman itu ia merupakan satu very pelik, satu amalan yang ajaib. Tapi amalan itu dianggap sangat mulia sebab membantu membebaskan golongan hamba yang pada masa itu sangat-sangat berleluasa. Banyak ayat dan juga hadis yang mewujudkan galakan untuk membebaskan hamba-hamba sahaya. Kita tengok dalam ayat ini contohnya, kafarat yamin, kafarah orang yang melakukan zihar, kafarah pembunuhan tanpa sengaja dan sebagainya. Apa dia punya denda? Kena bebaskan hamba. Cukuplah bila mana kita bicara tentang konsep hamba mukatabah, yang jelas menunjukkan bahawa Islam ni adalah juara yang mempelopori pembenterasan hamba sahaya. Tapi of course dengan cara hikmah mengikut zaman. Kalau kita baca ayat surah An-Nur ayat 33, Allah sebut, وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dan hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan yang hendak membuat satu perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan jumlah yang tertentu. Maksudnya kita deal untuk nak merdekakan seorang hamba dengan dia bayar pada kita. Maka buatlah satu perjanjian itu dengan mereka
Kalaulah kamu tahu mereka itu ada sifat-sifat yang baik, kamu rasa hamba ni bebas dia tu lebih baik, bantu. Allah kata even kalau mereka nak bayar pada kamu untuk bebas kan, terima pembayaran itu. Kan? Tapi janganlah kamu paksakan hamba-hamba perempuan kamu uh, melacurkan diri. Sedangkan mereka ini nak menjaga kehormatan mereka. Sebabkan kamu nak kesenangan hidup di dunia. Baik. Tapi kalau kita nak tengok, kenapa hukum perhambaan ini tidak dimansuhkan lagi sampai sekarang? Kan? Adakah Islam menerima perhambaan? Kita kena faham. Walaupun sekarang ni, amalan perhambaan secara zahirnya dah hampir pupuslah. Dah banyak dibenteras. Orang jadi wonder, kenapa Islam masih bincangkan isu perhambaan? Kenapa Islam tak haramkan terus macam mana kononnya Barat itu mengharamkan perhambaan? Yes, walaupun sekarang Barat yang mereka agung-agungkan itu kononnya juara yang membenteras perhambaan secara zahir, tapi tengok apa yang mereka buat terhadap tawanan-tawanan negara yang mereka ceroboh secara haram. Tengok macam mana masa Amerika masuk ke Iraq, macam mana mereka treat tawanan-tawanan itu. Kita tengok mana-mana negara yang menawan, tengok macam mana mereka layan. Macam mana undang-undang antarabangsa yang kononnya bertamadun itu membela para tawanan ini yang dilayan lebih teruk daripada hamba. Kalau dibandingkan dengan panduan dan undang-undang Islam dalam bab interaksi dengan perhambaan ini, kita akan dapati betapa mulia dan ihsannya Islam dalam sistem ini. Bayangkan dalam Islam, para tawanan itu tak dikurung, tak dirantai, bahkan dilayan mesra, dididik dengan nilai-nilai Islam dan dibiar bebas secara bersyarat, diambil, digunakan manfaat yang boleh digunakan untuk orang Islam. Sedangkan pada zaman dulu, mereka ni sepatutnya dijadikan sebagai hamba yang diseksa, tapi Islam tukar konsep itu. Sebab tu kita tengok dalam peristiwa Perang Badar. Kan? Kalau tak ditebus hamba ini yang pandai baca, ajar kepada anak-anak di Madinah. Kan? Maksudnya dia ada manfaat. Layan dia dengan baik. Tak ada nak kena rantai dan sebagainya. Tapi mungkin mereka yang prejudis terhadap syariat ni merasakan sistem perhambaan dalam Islam ini tak lagi relevan. Mereka kata bahkan satu kezaliman. Tapi sebabkan mereka menjadikan Barat itu sebagai kiblat, mereka memahami perhambaan ini sebagaimana amalan dan persepsi Barat yang disanjung. Apa yang Barat buat pada hamba? Penindasan dan kezaliman. Sedangkan perhambaan yang wujud dalam Islam iaitu ihsan dan pembebasan. Kononnya orang Barat ni melayanan tawanan ni kita pun tahu macam hamba abdi. Sedangkan Islam dianggap hamba itu macam keluarga yang disayangi. Bukanlah satu jenama hamba itu satu penghinaan yang bila kita sebut hamba mesti kena penindasan. Tak. Adakah Allah menzalimi kita masa Allah panggil kita hamba? Ya Abdullah, wahai hamba Allah? Tak. Betapa besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Walaupun kita hanyalah hamba yang hina, yang banyak kali terlupa, yang banyak sekali leka. Kita diuji dengan sikit taklif, beban tugas, sebagai simbol perhambaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Betul? Walaupun sekarang tak ada lagi sistem perhambaan, tapi hukum hakam perhambaan itu tetap relevan sampai hari kiamat. Sebab bukan sebab Islam suruh atau galakkan kita untuk ke arah perhambaan yang konon-konon Barat yang dikatakan juara hak asasi itu. Tapi sebenarnya hukum hakam ini wujud untuk membela ramai manusia ketika mana orang-orang Barat meratah tawanan. Sebab peperangan akan sentiasa wujud. Peperangan akan berterusan sampai akhir zaman. Tawanan-tawanan itu pasti akan wujud. Jadi
dikala mereka ini dilayan dengan begitu teruk, Islam ada optionnya, Islam ada panduannya. Baik. Kemudian Allah SWT sebut, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Tak mampu nak bayar kafarah yang tadi kita sebutkan itu, bagi kafarah makan 100 orang miskin, atau bagi pakaian 100 orang miskin, ataupun membebaskan hamba, maka berpuasalah 3 hari. So itu orang kata, kalau kita mungkir janji, itu kafarah dia. Ada yang kata 3 hari itu kena berturut-turut. Ada yang kata tak perlu, sebab tak ayat tak mempericikan berturut-turut ataupun tidak. Allah kata, dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah ganjaran, ada ganjaran kafarah, denda bagi orang-orang yang merelaikan janjinya. Tapi Allah pesan, wahfazu aymanakum. Janganlah mudah-mudah untuk meleraikan janji kamu atau mungkir janji kamu. Jaga janji kamu. Jangan sampai ke tahap kamu mungkir janji tanpa kafarah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Begitulah Allah jelaskan ayat-ayatnya supaya kamu bersyukur. Baik. Kemudian kita renung kembali ayat yang seterusnya, iaitu panggilan an-nida, panggilan kepada orang-orang yang beriman yang ke-11. Allah SWT sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan juga menilik nasib itu adalah amalan syaitan. Jauhilah supaya kamu berjaya. So, daripada Allah cerita pasal perkara-perkara yang halal, sekarang Allah cerita tentang perkara-perkara yang haram. Apa yang diharamkan kepada kamu? Pertama sekali Allah haramkan arak. Arak ni adalah, semua tahu, dia adalah kadar alkohol yang kita adalah cerita di perlis, bahaskan di perlis tentang minuman beralkohol. Berapa kadar alkohol untuk kita kategorikan sebagai arak yang diharamkan. Sebab ada minuman beralkohol yang tak dikategorikan sebagai minuman beralkohol. Sebab kadang-kadang ada minuman daripada buah-buahan yang ada alkohol dengan kadar yang sedikit lah. Ada kita bahaskan tentang perkara itu. Cuma saya lupa lah perkara itu telah diputuskan ataupun tidak. Tapi seronok masa kita bahaskan tu, kita panggil pakar-pakar pemakanan yang mana kita bincang lah tentang jenis-jenis arak ini, macam mana kalau begini, macam mana kalau begini. Bila kita sebut tentang arak ni, sukalah kita nak sebut sikit. Biasalah kalau kata masuk bulan Oktober ni, bulan depan, selalunya kita akan kecoh lah tentang Oktoberfest, kan, pesta arak yang asal dia daripada Jerman tapi cuba dipopularkan dekat negara kita. Walaupun setakat ni tak dibenarkan dilakukan secara terbuka, tapi dunia yang open, orang kata serba terbuka hari ini dengan sebaran iklan, video penganjuran dah cukup menggoyahkan iman sebahagian mukmin yang of course didorongin dengan nafsu. Tapi kita kena ingat, orang beriman ni dia kena bersabar. Penjara dunia ini adalah ibarat penjara bagi orang mukmin. Akan sampai satu saat di syurga nanti kita boleh berpesta arak sepuas-puasnya, kan, yang jauh lebih nikmat daripada apa yang kita dapat dekat dunia. Yang mana dunia ini, arak itu dianggap sebagai ummul khaba'ith, kunci kepada segala kejahatan, kunci kepada pelbagai kerosakan. Sedangkan kat syurga, arak itu akan menjadi
kunci segala kenikmatan dan kebahagiaan bagi mereka yang beriman. Allah sebut dalam Quran, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. So Allah sebutkan jenis-jenis di syurga ini akan ada macam-macam jenis sungai, antaranya kham wa anharum min ladzatil lisyaribin, akan ada sungai yang diperbuat daripada arak yang lazat untuk orang-orang beriman minum daripadanya. Jadi orang beriman sabar, Allah dah janjikan kita di akhirat nanti perkara tersebut. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW sebut, barang siapa yang mati dalam keadaan ketagihan arak, maka Allah akan bagi dia minuman daripada sungai Al-Ghawthah, satu sungai yang mengalir keluar daripada kemaluan wanita penzina, yang ahli neraka berasa begitu tersiksa dengan bau yang keluar itu. Tapi itu yang akan jadi minuman bagi orang yang mati dalam keadaan minum arak, ketagihan arak. Dan orang Islam, bukan Islam yang minum arak, kita tak kacau lah kalau itu urusan dia buat secara peribadi, sebab benda-benda peribadi ni benda yang tak boleh diganggu lah. Tapi kalaulah nak menyeru berpesta arak dalam sebuah negara Islam yang majoriti umat dia adalah Islam, maka itu satu seruan yang tak bijak lah. Seolah-olah macam nak guris agama, nak kacau sensitiviti kita dengan mempamerkan, mempromosikan majlis maksiat itu secara terbuka. Kan? Sebab orang-orang Islam yang rapuh iman dia akan mudah tertarik, akan mudah terpedaya dengan nikmat dunia itulah. Tapi yang lebih aneh, bila mana wujud segelintir orang Islam sendiri yang macam disokong dan bela amalan syaitan inilah. Baik, itu yang Allah haramkan yang pertama. Allah haramkan juga tentang berhala. Allah haramkan kita tentang amalan menilik nasib. Allah haramkan kita tentang judi. Dan ini semua adalah perkara yang rijs. Rijs ni adalah benda yang keji. Daripada sudut akal kita pun tahu benda-benda ini memang membawa kemudaratan. Walaupun orang itu bukan Islam, dia tahu judi itu banyak bagi masalah pada mereka. Arak itu banyak bagi masalah kepada mereka. Tilik nasib pun sama. Sebab perkara itu bukan datang daripada sesuatu yang pasti. Dia hanya letak satu peluang yang 50-50. Kita rugi, kita dapat untung ataupun kita rugi. Tapi biasanya orang akan rugi. Bila dia rugi, dia akan jadi ketagih. Dia berharap supaya dia menang, tapi tak dapat menang. Dia tak dapat untung lagi. Dia tension, lama-lama dia boleh jadi pokai. Maka Allah kata, fajtanibu, jauhlah daripada semua perkara-perkara yang Allah sebutkan tersebut. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fa hal antum muntahun. Syaitan-syaitan ni dia cuma nak bagi pelagar aja bagi manusia. Mereka ni cuma nak bagi kita bergaduh. Orang tu dah mabuk, bergaduh, serang orang, ambil harta orang, rosakkan harta orang. Judi pun sama. Bila main judi kita asyik. Orang-orang yang main judi ni kita akan tengok hidup dia sengsara. Hidup dia dalam masalah sebab dia punya duit sering habis, kena tipu, letak pada nasib. Dan dia menghalang kita daripada ingat pada Allah. Dia halang kita daripada kita dekat dengan agama. Maka benda-benda inilah Allah suruh kita untuk menjauhi kunci-kunci yang merosakkan diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat. Islam berjaya membenteras dalam bab ini, kan? Islam umat yang tak minum arak. Cuma ada beberapa perkara yang kita perlu baiki. Nanti orang kata, walaupun negara Islam ini tak minum arak, tapi itu yang tak sedap nak kita dengar lah. Tak apa. Tapi ini semua dosa-dosa besar yang perlu untuk nak kita hindari supaya kita tak sampai ke tahap yang
boleh memudaratkan kita dan juga orang sekeliling kita. Baik, jadi saya kira setakat itu dulu pada hari ini insya-Allah, dan kita akan sambung lagi perbahasan kita pada minggu hadapan insya-Allah jika Allah izinkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.